Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 23 Mei. Rakyat Sabah diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka, khususnya ketika berada di khalayak ramai, walaupun statistik kes COVID-19 di negeri ini menunjukkan kestabilan. Ini kerana kes jangkitan masih berlaku secara sporadik. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memaklumkan jangkitan yang terkawal ini jelas membuktikan keberkesanan vaksin yang diterima melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Sebagai satu caution atau satu peringatan bahawa kebanyakan jangkitan ini adalah melalui jangkitan sporadik. Tapi apa yang dapat dibuktikan daripada statistik yang kita terima setakat ini ialah keberkesanan vaksin tersebutlah. Hampir semua kes baru ini adalah kes yang hanya dikategorikan dalam kategori 1 dan 2, itu kategori yang paling ringan lah. Beliau berkata demikian kepada media ketika menghadiri jamuan raya Aidilfitri Jitama Sdn Bhd di Pusat Kebudayaan Penampang. Dalam perkembangan lain, Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan II merangkap pengerusi Sabah Development Berhad menyambut baik rancangan Jitama Sdn Bhd selaku syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk menerokai pelbagai perniagaan lain termasuk penjanaan kuasa solar dalam usaha memulihkan ekonomi negeri. Jitama sekarang ini bukan hanya terlibat untuk pengoperasian air, tetapi terlibat juga dengan renewable energy dalam bentuk solar. Kita akan terus menerokah bidang renewable energy ini dengan mengoptimumkan penggunaan kita punya empangan Babagon Dam untuk menjadi floating solar pada suatu hari nanti. Kementerian Pertanian dan Perikanan kini menjalin kerjasama dengan United Nations Development Programme UNDP dalam usaha memelihara dan membangun benih tanaman. Ia bertujuan meningkatkan kualiti pelbagai spesies tanaman untuk kegunaan generasi akan datang. Menurut Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, langkah itu juga dapat mengelak kepupusan tanaman di negeri ini. Kita akan berkolaborasi dengan UNDP, United Nations Development Programme, untuk buat lebih banyak lagi penyelidikan, kajian dan juga kolaborasi supaya dapat meningkatkan kualiti spesies-spesies ini supaya pengeluarannya hasilnya akan lebih bertambah tanpa mengubah dia punya genetik. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program kebangkitan semangat benih sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah dan Hari Biodiversiti Sedunia 2022. Sementara itu, Penyelaras Kebangsaan UNDP, Lee Shin Shin berkata, kolaborasi ini penting memandangkan banyak spesies benih asli yang bernilai kini mulai pupus. Dengan kerjasama Sabah, Jabatan Kementerian Pertanian, kita berharap supaya masa in future kita ada collaborations untuk adakan gene bank ataupun satu tempat yang di mana masyarakat tempatan, community boleh exchange seed dan macam mana link itu institutions supaya meningkatkan kualiti seed untuk penyimpanan untuk survival rate. Setakat ini, sebanyak 135 spesies tanaman telah diperoleh dari 25 daerah di Sabah, antaranya mangga dan padi. Pelaksanaan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu kini melabuhkan tirainya. Sabah merupakan destinasi ketiga siri JAKM yang diilhamkan Perdana Menteri selepas Johor dan Perlis. Sepanjang program berlangsung, orang ramai berpeluang menyertai acara yang telah disusun atur. Antaranya jualan agro keluarga Malaysia, jualan keluarga Malaysia, sukan elektronik, sukan rakyat, gotong royong, kayuhan fun ride, kenduri keluarga Malaysia serta pameran kementerian dan agensi kerajaan. Turut diadakan Karnival Kerjaya Jamin Kerja yang menawarkan lebih 5,000 peluang pekerjaan daripada pelbagai sektor melibatkan 40 majikan. Program ini juga dimeriahkan dengan persembahan kucing mini oleh pencinta haiwan, karnival pemotoran dan demonstrasi masakan, chef cilik, pemprosesan lemang secara mekanikal, gubahan buah-buahan dan simulasi keselamatan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Kelonggaran yang diberikan bagi meraihkan Aidilfitri kali ini memberi lebih banyak peluang kepada rakyat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Lebaran dengan lebih bermakna. Apatah lagi dengan program rumah terbuka dianjurkan pelbagai pihak sememangnya merupakan medium terbaik dalam merapatkan hubungan silaturahim. Senator Dewan Negara, Senator Nuraini Idris menyifatkan dengan adanya penganjuran rumah terbuka ketika musim perayaan ini adalah platform terbaik dalam menyatu padukan pelbagai kaum selaras konsep keluarga Malaysia. Jadi harapan daripada saya dan juga rakan-rakan semoga kita akan dapat menjalinkan ukhuwah yang lebih baik, ya, dapat berjumpa dengan rakan-rakan, bertanya khabar, ya. Itulah peluang kami berjumpa pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 di Penampang. Bagaimanapun beliau turut mengingatkan rakyat walaupun pelbagai kelonggaran SOP diberikan sempena musim perayaan ini, namun langkah keselamatan dan kawalan kendiri masih menjadi keperluan utama bagi mengelak tercetusnya semula gelombang COVID-19. Sementara itu, sempena Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO di Kinabatangan, masyarakat yang ditemui bersyukur kerana dengan adanya kelonggaran SOP ini membolehkan kemeriahan Aidilfitri dinikmati seperti biasa. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kita tidak dapat merayakan sambutan Aidilfitri yang terbuka. Walaupun kita diberi kelonggaran, tetapi kita masih perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM. SOP sahajalah yang boleh mengekang jangkitan COVID-19 ini. Inilah yang kita kehendaki, ingin mempereratkan semua bani kaum, tidak pilih apa bangsa, apa agama sekalipun. Dengan adanya rumah terbuka, satu kaedah yang baik untuk menyatu padukan perpaduan di kalangan masyarakat yang ada di Kinabatangan ini. SOP yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan, ianya sangat banyak membantu, terutama sekali dari segi ekonomi. Begitu juga dengan acara pada hari ini, yaitu rumah terbuka ini, nampaknya kita tidak banyak kekangan dari segi SOP. Jadi terima kasih kepada kerajaan. Selepas 2 tahun daripada pandemik, saya yakin dapat mengeratkan lagi silaturahim yang pertama. Yang kedua, dapat lagi kita menerapkan keluarga Malaysia dalam setiap masyarakat walaupun pelbagai bangsa. Dengan limpah kurnianya, kita masih dapat berkumpul dalam suasana sempena majlis Hari Raya Terbuka. Kita masih berada dalam keadaan endemik dan kita mesti mengikuti SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga kesihatan. Sementara itu, ketika Majlis Rumah Terbuka Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaradin mahu peluang beramah mesra yang ada dimanfaat sepenuhnya untuk mengukuhkan lagi ikatan silaturahim. Datuk Bong yang juga pengerusi UMNO Sabah berkata penganjuran Majlis Rumah Terbuka dalam kalangan pemimpin juga secara tidak langsung dapat menjadi wadah dan pendekatan terbaik bagi pemimpin untuk mendekati masyarakat sekaligus mendengar permasalahan dihadapi untuk diselesaikan segera. Alhamdulillah, saya dan pimpinan UMNO Negeri Sabah, ini adalah tempat yang kelima hari ini. Mula-mula di Kota Belud, di Lumadan, dan di Sepitang, tadi di Keningau dan ini di Kimanis. Memang hasrat kita tua untuk merapatkan hubungan silaturahim di kalangan pemimpin UMNO negeri dan juga masyarakat di kampung-kampung. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, 57 pesakit dilaporkan sembuh semalam mengatasi jumlah kes jangkitan baharu sebanyak 43 kes, manakala tiada kes kematian direkodkan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 172 pesakit kini menerima rawatan di hospital dan fasiliti swasta. Daripada jumlah itu, 3 orang memerlukan penjagaan kritikal dan dirawat di unit rawatan rapi. Berdasarkan statistik kes baharu semalam, 8 daerah mencatat peningkatan kes, manakala 17 daerah lagi tidak merekodkan kes baharu. Kota Kinabalu kekal merekodkan jangkitan baru 2 angka. Sabah kini mencatat 20 zon kuning, 3 zon jingga dan 4 zon merah.
Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. .400 murid golongan B40 di 4 daerah menerima peranti berdaya internet sumbangan Yayasan Petronas. Daripada jumlah itu, 100 murid dari 3 sekolah rendah di Tawau mendapat peranti tersebut menerusi program sentuhan ilmu Bridging the Online Learning Divide BOLD. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, inisiatif menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR yayasan tersebut bagi membolehkan murid berumur 7 hingga 9 tahun menyertai pembelajaran jarak jauh selain berinteraksi dengan rakan dan meneruskan usaha meningkatkan kemahiran literasi. Penerima peranti ini mampu meningkatkan proses pembelajaran dan juga membantu mereka yang mungkin terkesan kerana COVID-19. Beliau yang juga Adun Tanjung Batu berkata demikian kepada pemberita selepas penyerahan sumbangan peranti tersebut di Sekolah Rendah Tanjung Batu Keramat Tawau. Tambahnya, sumbangan itu juga secara tidak langsung meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan kemudahan pembelajaran anak-anak mereka. Dengan pemberian tablet ni, kami ibu bapa berbesar hatilah, rasa bersyukur, berterima kasih sebab ialah macam bukan senang dapat begini. Kadang-kadang mau hantar tuition pun bayar sana sini kan. Macam kami dapat yang begini percuma lagi, macam sangat-sangat bersyukur. Saya selaku penjaga kepada Muhammad Ashraf rasa bersyukur kerana telah mendapat peluang bantuan melalui Yayasan Petronas. Dengan adanya program ini dapat membantu anak saya untuk meningkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris. Perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Virus COVID-19 masih ada, terus waspada dan tingkatkan kawalan kendiri untuk elak dijangkiti. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan, salam hormat.